Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk prosa tradisional asal padi. Tema bagi prosa ini ialah kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah. Aspek persoalan yang pertama, kesanggupan menipu untuk mendapatkan sesuatu. Sebagai contoh, si bongsu sanggup menipu empunya padi untuk membawa benih padi ke bumi. Persoalan yang kedua, cara menguruskan harta pusaka. Contohnya, semua harta peninggalan suami isteri habis dicuri oleh orang. Persoalan yang ketiga, sikap sentiasa berwaspada terhadap seseorang. Contohnya, empunya padi sentiasa berwaspada terhadap gerak-geri si bongsu. Persoalan yang berikutnya, sikap berbudi bahasa semasa bergaul dengan orang. Contohnya, si bongsu meminta izin kepada 7 orang kayangan untuk mengikut mereka balik ke kayangan. Okey, selesai berkaitan dengan persoalan, sekarang kita lihat pula watak dan perwatakan. Watak utama bagi tajuk asal padi ialah si bongsu. Perwatakan si bongsu ialah si bongsu merupakan anak bongsu daripada 2 orang adik-beradiknya. Si bongsu juga seorang yang bersopan santun, seorang yang berani untuk mengikut 7 orang wanita naik ke kayangan, seorang yang kreatif mengambil padi dan juga seorang yang tidak mudah berputus asa. Baiklah, watak sampingannya bernama ataupun gelaran dalam cerita ini ialah empunya padi. Perwatakan empunya padi ialah seorang petani di kayangan. Seorang yang tidak mempunyai belas kasihan. Seorang yang teliti kerana berjaya mengesan pencuri padinya. Seorang yang tidak mudah ditipu kerana berjaya mengesan penipuan burung pipit. Seterusnya, ada watak si burung pipit. Perwatakan burung pipit ialah tidak amanah kerana menipu empunya padi. Seterusnya, menipu untuk kepentingan diri. Dan yang terakhir, mati disepit oleh tekuri. Dan watak yang terakhir dikenali sebagai si tekuri. Si tekuri ini telah membunuh si pipit kerana menipu. Selesai untuk watak dan perwatakan, kita beralih kepada latar tempat. Yang pertama, latar tempatnya ialah kolam ikan. Kolam ikan ini merupakan harta warisan ibu bapa si bongsu yang telah pun meninggal dunia. Dan di kolam ikan ini jugalah 7 orang wanita kayangan turun ke bumi dan bermandi di kolam ikan milik si bongsu. Baik, seterusnya tempatnya ialah bumi. Okey, bumi merupakan tempat tinggal si bongsu. Kemudian ada tempat yang bernama kayangan. Latar tempat kayangan ini menggambarkan peristiwa si bongsu yang telah mengikut 7 orang wanita balik ke kayangan dan dia menyaksikan ada benda yang warnanya keemasan berkilau-kilau. Mulanya disangkakan emas, tetapi empunya padi menjelaskan kepada si bongsu bahawa benda yang dilihatnya itu ialah padi dan padi merupakan makanan yang enak. Okey.
Seterusnya, latar tempatnya tangga pelangi. Tangga pelangi ni tempat si bongsu, dia nak turun ke bumi selepas mengambil benih padi untuk pertama kalinya. Kemudian empunya padi telah menahannya lalu memukulnya. Kejadian tersebut berlaku di tangga pelangi. Baik, berikutnya ialah sebuah dusun. Dusun ini merupakan tempat empunya padi mengerjakan sawah padinya dan juga tempat dia menjemur padi. Baik, sekarang kita beralih kepada latar masa. Okey, latar masa. Masa yang ditunjukkan dalam cerita ini ialah pada zaman tradisional. Okey, contohnya, dalam prosa klasik asal padi ada penggunaan ayat seperti ini. Pada zaman dahulu kala, hidup sepasang suami isteri yang sangat kaya. Jadi ada penggunaan perkataan pada zaman dahulu, maka latar masa untuk cerita ini ialah zaman tradisional. Baiklah. Ini merupakan latar masa yang kedua. Ada penggunaan perkataan 7 hari 7 malam. Contohnya, penulis menggunakan ayat seperti ini. 7 hari 7 malam mereka berjalan, akhirnya sampailah mereka di kayangan. Lihat, ada penggunaan 7 hari 7 malam. Ini menggambarkan masa. Kalau dalam sesebuah cerpen ke, novel ke atau prosa klasik yang lain, awak baca dan jumpa perkataan seperti pada pukul 8 pagi, pada waktu subuh. Itu juga merupakan salah satu contoh latar masa ataupun disebutkan tarikh. Contohnya, pada 8 Mac 2021 telah lahirlah seorang bayi perempuan. Jadi dalam ayat yang cikgu nyatakan itu terdapat latar masa iaitu 8 Mac 2021. Senang kan nak faham? Okey, jadi sekarang kita pergi kepada latar masyarakat. Kita lihat masyarakat apa yang ada dalam prosa klasik asal padi. Yang pertama, masyarakat yang bijak. Contohnya, empunya padi bijak membuktikan padinya dicuri oleh si bongsu. Kemudian, ada masyarakat yang amanah. Contohnya, si bongsu amanah menjaga kolam ikan milik arwah ibu bapanya. Berikutnya, masyarakat petani yang rajin. Contohnya, empunya padi rajin mengerjakan tanaman padinya. Selesai berkaitan dengan 3 latar iaitu latar masa, latar tempat, latar masyarakat. Sekarang, cikgu akan tunjukkan, terangkan nilai yang terkandung dalam karya prosa klasik asal padi. Yang pertama, nilai baik hati. Contohnya, 7 orang wanita dari kayangan membenarkan si bongsu ikut mereka balik ke kayangan. Baik hati orangnya wanita kayangan ni ya. Yang kedua, nilai kerajinan. Empunya padi rajin menguruskan tanaman padi. Yang ketiga, nilai bersopan santun. Si bongsu sangat bersopan santun semasa berinteraksi dengan sesiapa sahaja. Yang keempat, kebijaksanaan. Baik kelas, contohnya. Empunya padi bijak untuk membuktikan padinya dicuri oleh si bongsu. Cikgu beri sedikit gambaran ya. Kali kedua, si bongsu mengambil benih padi, dia telah pun berjaya
membawa benih padi tersebut turun ke bumi lalu menanamnya. Padi itu pun tumbuh. Dan apa yang berlaku di kayangan? Padi yang ditanam oleh empunya padi telah pun mati ataupun tidak menjadi. Sebab itulah empunya padi tak benarkan si bongsu membawa benih padi turun ke bumi. Pada awalnya, si bongsu meminta izin tapi empunya padi tak izinkan atas alasan itu sebenarnya. Nanti padi di kayangan tak menjadi. Lantas, empunya padi pun mengutuskan si burung pipit turun ke bumi untuk menyiasat. Apa yang berlaku? Si burung pipit menipu empunya padi mengatakan tak ada padi tumbuh di bumi. Maka empunya padi, seorang yang bijaksana, dia dapat mengesan bahawa si burung pipit menipu, lantas dia meminta si tekuri, seekor lagi burung, untuk turun ke bumi bersama si burung pipit menyiasat kembali. Betul atau tak? Tak ada padi di bumi. Maka apabila mereka turun menyiasat, didapati si burung pipit ini menipu. Lalu si burung pipit pun telah dibunuh, dihukum mati oleh si tekuri. Baiklah, dan nilai berikutnya, keberanian. Contohnya, si bongsu berani untuk tinggal lagi di kayangan semata-mata untuk mencuri padi. Yang ni, kalau awak nak tahu peristiwa terperinci, bolehlah membaca tajuk asal padi dalam buku teks Ku Ingin Berterima Kasih. Kita telah sampai pada aspek yang terakhir, iaitu aspek pengajaran. Baiklah kelas, yang pertama, kita mestilah menjaga amanah yang telah diberi kepada kita. Baik, contohnya, si bongsu menjaga kolam ikan peninggalan ibu bapanya. Sedikit pembetulan, apabila awak menulis dalam satu ayat yang lengkap, kalaulah perkataan tersebut bukan kata nama khas, pastikan dieja menggunakan huruf kecil. Contohnya, perkataan amanah. Perkataan amanah bukan kata nama khas, maka ejaannya perlu guna huruf kecil. Tu cikgu typo lah tu. Pengajaran berikutnya, kita perlulah berbudi bahasa dengan sesiapa sahaja. Contohnya, si bongsu berbudi bahasa dengan 7 wanita dari kayangan dan empunya padi. Pengajaran seterusnya, kita perlulah menggunakan akal fikiran untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, si bongsu memasukkan padi ke dalam lubang lukanya. Lubang apa? Lubang tumit kakinya. Berikutnya, kita janganlah mengambil hak orang lain. Contohnya, si bongsu telah mengambil padi tanpa pengetahuan empunya padi. Ni dah dikira mencuri ya. Mana-mana ajaran agama dalam dunia ni pun, dia tak mengizinkan ambil hak orang lain tanpa kebenaran. Tak boleh mencuri. Salah di sisi agama. Baik. Jadi setakat itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar sehingga ke akhir video.